Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim ala da'amika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'unal ummati wa farij anna al-humuma wal humuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya dan golongan-golongan yang mengasihi, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung balik pembacaan kitab hikam kita. Kita sampai pada muka surat 57. Biasanya Ustaz Awad live dalam rumah, tapi kali ini Ustaz Awad live di pejabat. Maknanya tempat je berlainan tapi kitab yang sama. Kitab yang sama. Dan kita sampai pada muka surat 57. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Berkata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, al-bastu ta'khudhu an-nafsu bihi hadzaha biwujudil farhi wal qabdu la hazza li nafsi fihi. Bermula sukacita, basat al-bastu sukacita, bermula sukacita itu mengambil nafsu akan bagiannya dengan diperolehi kesukaannya, dan duka cita itu tiada bahagian bagi nafsu di dalamnya. Pengarang kitab kita memberitahu keadaan basat. Basat ini dengan arti kata sukacita, gembira. Sama ada gembira itu kerana mendapat sesuatu yang sebagaimana kita nyatakan kemarin. Basat ini, gembira ini ada 3 sebab. Sebab yang pertama, asyadatu fi ta'at, bertambahnya taat. Bila bertambah taat, maka rasa gembira. Maka dalam keadaan macam itu, orang-orang yang saleh bila tambah saja gembira, bertambah taat, dia bimbang. Kadang-kadang taat yang dilakukannya itu dimasuki oleh nafsu, kerana di dalam kegembiraan itu ada di dalamnya nafsu. Maka datanglah nafsu. Nafsu apa? Nafsu untuk dapat sanjungan, ataupun nafsu untuk dapat sesuatu benda duniaan. Itu juga nafsu kadang-kadang tanpa disedari, punya ia membawa nafsu. Seperti apa? Seperti dia buat taat, maka dengan ketaatan yang dia buat tadi, dia inginkan pujian ataupun kemasyhuran ataupun kedudukan dan seumpamanya. Maka kegembiraan itu disebabkan ziyadatu fi ta'at, pertambahan di dalam taat, ataupun aziyadatu fi dunya, bertambahnya dunia. Bertambahnya dunia, seperti harta benda, pangkat dan seumpamanya bertambah, maka gembira dia. Gembira. Maka ketika bertambahnya dunia, dulu miskin jadi kaya, tanpa sedar ada nafsu di dalamnya. Di dalamnya. Dan begitulah juga, sama ada harta benda, pangkat dan seumpamanya, kadang-kadang nafsu. Kalau pangkat, nafsunya apa? Nafsunya sombong. Nafsu sombong dan seumpamanya. Dan yang ketiga, pujian manusia. Kegembiraan disebabkan dengan pujian manusia, sanjungan orang. Bila dapat pujian, dapat sanjungan, dapat kata-kata penghargaan, lalu merasa gembira. Dalam keadaan kegembiraan itu, tanpa disedari, kadang-kadang membawa kepada nafsu. Inilah yang dikatakan al-bastu, kegembiraan yang dimiliki itu
membawa kepadanya itu adalah nafsu, ta'khudhu nafsu bihi hazzaha, ada bahagian nafsu mengambilnya, ada bahagian yang diambil oleh nafsu. Maka dalam keadaan macam itu, jaga-jagalah di atas nikmat, di atas kegembiraan yang Allah beri. Berbeza dengan duka cita, kesedihan. Duka cita itu tiada bahagian bagi nafsu di dalamnya. Maka bila duduk dalam duka cita, kalau orang kaya, nafsunya sombong. Tapi kalau orang miskin, susah, maka payahlah dia nak jadi sombong. Begitu keadaan dia. Maka dalam keadaan macam itu, disuruh oleh pengarang kitab kita ini, jaga-jaga dengan nikmat yang Allah beri. Pastikan dengan nikmat yang Allah beri tadi, kegembiraan yang Allah beri tadi, boleh jadi membawa dia tergelincir, menyebabkan dia jauh dengan Allah. Maka kalau ditanya yang berkaitan dengan semalam kita baca, mana lebih disukai, dalam keadaan basat, gembira, mendapat nikmat, ataupun dalam keadaan qabat, kesedihan, ujian daripada Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang saleh, orang-orang yang saleh ini, mereka takut, mereka inginkan dalam keadaan qabat lah, susah pun tak apa, kerana bimbang membawa kepada tergelincir lah. Maka dalam keadaan macam itu, kita mohon pada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita. Pakai suara boleh Suara jelas lah, tak jelas lah? Saya pegang. Kalau tak pegang insya-Allah. Kalau tak jelas bagi tahu. Maka memelihara adab dalam sukacita itu pekerjaan yang amat sukar, yang amat payah. Kita nak jaga adab dengan Allah dalam keadaan dapat nikmat ini payah. Kerana tak apa jelas, suara tak jelas. Saya tengok mic on tu. Mic sudah on dah. Memelihara adab di dalam sukacita itu pekerjaan yang amat sukar, yakni amat payah kita nak jaga dengan hati kita. Amat payah. Yang demikian itu bahawasanya dalam sukacita itu dipolehi bahagian nafsu. Kenapa dia kata payah kan nak jaga? Kerana dalam kita dapat kegembiraan, dalam kita dapat nikmat, di dalamnya itu adanya nafsu. Adanya bahagian nafsu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan, wa yuhazzirukumullahu nafsah. Allah memberi amaran kepada kamu tentang Allah Ta'ala, wallahu ra'ufun bil ibad. Allah Ta'ala itu amat kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Maka Allah memberi peringatan kepada kita sebagai hambanya supaya berhati-hati dengan nikmat yang Allah bagi. Kerana sesungguhnya nikmat yang Allah bagi itu boleh membawa kepada bala. Kerana apa? Kerana boleh membawa kepada bala, kerana menyebabkan dia jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan lagi, berbeza dengan duka cita, dan duka cita ini payah nak dimasuki nafsu. Maka dalam keadaan suka cita itu dikatakan bahawa banyak manusia bila mendapat gembira, mendapat apa-apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, kadang-kadang dia semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Dalam sukacita itu diperolehi bahagian nafsu, maka memerintah atasnya suka. Lalulah dia duduk dalam kesukaan tadi hingga jatuh ia di dalam jahat adab. Lalulah jatuh dia dalam jahat adab. Seperti apa? Seperti kurangnya ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok sini. Dan duka cita itu tiada di dalamnya bahagian nafsu.
maka kerana demikian itu adalah ia sejahtera. Maka berbeza dengan duka cita. Duka cita kan kadang-kadang kita tidak ada fikir lagi, maknanya, dan duka cita kadang-kadang membawa kita ingat kepada Allah. Contoh macam mana membawa yang ingat kepada Allah? Seperti satu orang tadi rasa susah hati. Susah hati bila ditimpa apa-apa dia rasa susah hati. Lalu dalam keadaan macam itu, dia ini kembali kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Seperti rasa tidak tenang dan seumpamanya. Biasa kalau orang rasa tak tenang saja, kata sebabnya di antaranya dosa-dosa yang dilakukan. Bila tidak tenang ingat pada dosa, maka ketika itu ingatan dia kepada Allah lebih kuat dibandingkan dengan dia dalam keadaan mendapat nikmat. Dan yang kedua, dunia, dengan sebab dunia yang hilang. Jadi bila sebab dunia hilang, harta benda dia hilang, dia bersedih. Jadi bila dia bersedih, nafsu payah nak masuk. Biasanya bila bersedih, hati akan cepat ingat kepada Allah. Hati ingat kepada Allah, sama ada dunia itu hilang atau dunia tadi berkurangan. Ataupun yang ketiga, ya, seperti dia dizalimi, dia difitnah, maka dia bersedih. Bila dia bersedih di situ, maka membawa kepada dia sabar, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, orang-orang soleh mereka lebih menyukai dalam keadaan mereka menyukai dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan bersedih dibandingkan dengan. Kenapa? Kerana gembira lebih cepat membawa luka kepada Allah. Sebab tu kalau banyak orang kadang-kadang masa dia susah dia ingat Allah. Ketika mana dia susah dia ingat pada Allah. Ramai orang-orang susah, ketika mana dia susah maka dia menjaga ibadat, dia sembahyang dan seumpamanya. Namun apabila sahaja Allah Ta'ala beri kaya, beri senang, maka membawa dia lupa kepada Allah. Maka hati-hati, hati-hati. Keluasan dan sukacita, kegembiraan itu boleh membawa kepada seseorang itu tenggelam di dalam hawa nafsunya. Dan adalah Ustaz Abu Ali Daqqaq radhiyallahu anhu berkata, kita itu sebenar-benar hakul hak, sebenar-benar hakul hak daripadanya. Duka cita itulah yang maknanya perkara yang sebenar-benar daripadamu, dan sukacita itu baginya hamba daripadanya. Dikatakan bahawa orang yang berduka cita ini, orang yang berduka cita duduk dalam keadaan kesedihan, itulah yang sebenar-benar dia bersama Allah. Dan Allah Ta'ala bersama dengan orang yang hatinya sudah remuk kepada makhluk. Bila orang itu sudah remuk kepada makhluk, dia berduka cita, dia itulah banyak berada dekat dengan Allah. Berbeza dengan orang yang berada dalam kesenangan. Dalam kesenangan. Sebab itu kadang-kadang ada orang kata, saya kena fitnah Ustaz contohnya. Maka kena fitnah macam mana? Tak apalah, bila kalau kita kena fitnah, kita muhasabah diri kita sendiri, dan kita sibuk dengan Allah. Jadi boleh jadi dengan sebab fitnah dia pun rasa sedih saja, akhir sekali membawa dia dekat dengan Allah. Dia pun sembahyang dan seumpamanya. Ada satu orang muslimat datang jumpa saya, ujian Ustaz, suami saya begini-begini. Kita pun tak reti nak nasihat dia atau ke dia. Kita kata gini, akak minta bangunlah malam. Akak bangun malam, munajat pada Allah, mengadu pada Allah Ta'ala. Selang beberapa lama jumpa dia. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, semenjak daripada Ustaz beri nasihat tu, sampai sekarang saya tak tinggal lagi sembahyang malam. Sedangkan masalah tu macam biasa juga. Maka dikatakan bahawa duka cita itulah sebenar-benar dia berdekat
ada bersama dengan Allah Ta'ala. Dan sukacita itu dan bahawa adalah engkau pada haknya daripadamu terlebih sempurna daripada bahawa ada engkau daripada bahagianmu daripadamu. Maka dikatakan bahawa biasanya sukacita ini membawa kepada bahagian hamba. Sebab apa sukacita? Sebab dia dapat nikmat, dapat naik pangkat. Dia sukacita, dan sukacita yang dia kadang membawa kepada bahagian diri dia. Ketika mana dia beribadat, dia dah bertambah taat, dia inginkan karamah sebagai contoh. Ataupun ketika mana sahaja dia ini bertambah perkara dunia, maka dia inginkan pujian. Itu bahagian dia sahaja. Tetapi orang yang duka cita, orang yang duka cita, hilang harta benda ataupun kena fitnah sedih, maka yang dia inginkan apa? Yang dia inginkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa apabila saja seseorang tadi dalam keadaan dia ini duka cita, dia lebih kepada hak Allah. Adapun ketika mana dalam keadaan dia suka cita, gembira, dia lebih kepada hak dirinya. Maka bahaya dalam keadaan gembira ini yang membawa lalai kepada Allah Subhanahu. Ini dan kata Allah Hasan Syadzili bahawa suka cita lah yang tersembunyi, yang punya keduanya itu seperti berganti-ganti malam dan siang, dan silih berganti. Maknanya selalu datang, kadang-kadang suka cita, kadang-kadang duka cita. Cuba kita tengok ketika mana orang suka cita, mana yang lebih berbanding dengan orang yang duka. Dengan orang yang bersedih, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biasanya kebanyakan orang lebih ingat kepada Allah. Demikianlah orang-orang yang salah ingat pada Allah. Tetapi orang yang mula-mula ataupun dalam perjalanan nak berjalan pada Allah tadi menyebabkan dia terhijab dengan Allah, sesuatu yang menggembirakan dia tadi, tiba-tiba tanpa disedari dalam kegembiraan itu didatangi akan hawa nafsu. Akan hawa nafsu. Orang ustaz dia cerita, dia kata ada satu orang hamba Allah, dia ini selalu pergi masjid surau, selalu pergi ke masjid, ulang alik pergi ke masjid, tapi hidupnya agak dalam keadaan susah sedikit. Tetapi selama beberapa lama, akhirnya Allah Ta'ala beri rezeki dia melimpah ruah, maka masjid pun jadi kurang lah maknanya, kurang pergi ke masjid. Akhir sekali apa yang berlaku? Daripada dulu menjaga sembahyang, akhirnya jadi tak jaga sembahyang, akhirnya jadi tinggal sembahyang. Daripada ketika duduk dalam keadaan senang, dalam keadaan senang. Begitulah ada pertikaian mengenai cerita ini, mengenai satu orang sahabat yang bernama Sa'labah, dan cerita ini didatangkan oleh Syekh Ibn Athaillah, pengarang kitab hikam ini juga bawa cerita ini di dalam kitab Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub. Tiba-tiba ada orang kata cerita ini maudhu' lah dan seumpamanya, itu terpulanglah mereka. Dalam cerita ini mencerita tentang satu orang sahabat. Satu orang sahabat hidupnya susah. Tetapi sentiasa menjaga salat, menjaga sembahyang. Lalu dia minta Rasulullah berdoa untuk dia. Maka Rasulullah berdoa pada dia. Bila Rasulullah doa pada dia, akhir sekali, alhamdulillah, maka dengan doa, berkat doa Rasulullah, dia jadi kaya raya.
Namun apabila jadi kaya raya, lalulah dia tidak hadir dalam majlis ilmu Nabi dan tidak sembahyang berjemaah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah tanya sahabat, bagaimana sahabat kita itu? Ada kata sahabat kita alhamdulillah dah senang dah hidup dia. Rasulullah kata bukan itu aku nak tahu. Aku nak tahu ke mana dia pergi. Maknanya meninggalkan ibadat kepada Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diringkaskan cerita, harta bendanya dibinasakan oleh Allah. Maka di sini kita mengambil pengajaran bahawa ketika mana mendapat kesenangan, jangan sampai kesenangan itu membawa kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kesenangan itulah datang ketika itu. Dan kata lagi, di dalam keduanya Allah Ta'ala inginkan kamu beribadat kepadanya dalam keadaan kamu senang ataupun kamu susah. Hanya banyaknya orang dikatakan bahawa ketika mana duduk dalam keadaan senang, ketika mana duduk di dalam keadaan dia gembira, bila duduk dalam keadaan dia gembira, akhirnya membawa kepada dia ini kurang beribadat. Sama ada kurang beribadat ataupun membawa kepada tinggal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam keadaan senang. Dan dalam keadaan susah, dengan keadaan duka cita, biasanya duka cita lebih ingat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana duka cita ini suka nafsu nak masuk dibandingkan dengan suka cita, gembira. Gembira sedang semua mudah, maknanya nafsu nak masuk. Kadang-kadang seorang itu orang yang baik, orang yang tawaduk, dan ketika mana dia susah, tetapi ketika mana dia senang, lalu dia mulai jauh dengan Allah, lalai kepada Allah Ta'ala. Maka pengarang kitab kita memberitahu, jaga-jaga kesenangan itu boleh disambar oleh nafsu, menyebabkan nafsu mengheret orang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hak Allah Ta'ala, kata Syekh Abu Hasan Syadzili, hak Allah Ta'ala memberitahu sama ada kamu senang, sama ada kamu gembira, atau sama ada kamu berduka cita, Allah inginkan kamu ubudiyah kepada Allah. Macam Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam kaya raya, tetapi ketika mana sahaja dia kaya raya, Allah uji dia, habis harta benda dia binasa. Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah. Iblis jadi dengki. Iblis pun berjumpa dengan Allah. Dia kata, ya Allah, Nabi Ayub itu boleh beribadat padamu, walaupun harta dia hilang, tetapi dia masih lagi ada anak-anak dia yang boleh membantu dia. Datang Iblis jumpa kepada Nabi Ayub. Wahai Nabi Ayub, menjumpa manusia biasa, kenapa Allah Ta'ala binasakan harta kamu? Sebab kamu tak ikhlas, katanya. Nabi Ayub tidak hiraukan. Tetap Nabi Ayub beribadah kepada Allah. Iblis jadi geram. Masa senang itu kaya raya beribadat, ditimpa hilang harta benda Nabi Ayub, kuat juga beribadat pada Allah. Lalulah orang dia pun kata, Nabi Ayub boleh lagi beribadat sebab dia masih lagi ada anak-anak dia. Maka Allah Ta'ala uji Nabi Ayub alaihissalam, maka anak-anak dia pun binasa, mati anak dia. Tapi Nabi Ayub tetap beribadat kepada Allah Ta'ala. Ketika ada anak, ketika anaknya meninggal, mati, dia tetap beribadat pada Allah. Lalu katanya lagi, Iblis pun datang jumpa Nabi Ayub. Kamu ni memang tidak ikhlas. Kenapa Allah Ta'ala jadikan kamu gini? Sebab kamu tidak ikhlas. Allah Ta'ala tak kasih pada kamu. Dia kata sesuatu. Tetapi Nabi Ayub tetap beribadat. Iblis tak puas hati, rajin juga beribadat walaupun sudah diuji macam tu. Maka Allah Ta'ala uji lagi Nabi Ayub alaihissalam. Maka Nabi Ayub sakit. Maka bila sakit saja, habis pengikut dia lari. Lagi datang Iblis lagi kata, hai Ayub, kata Iblis tadi, kamu ini kenapa Tuhan timpakan kamu begitu? Sebab kamu tidak ikhlas, katanya. Nabi Ayub tidak hiraukan, tetap beribadat pada Allah. Mana Iblis tengok Nabi Ayub tetap beribadat. Ketika mana dia diuji demikian,
dia tetap beribadat kepada Allah Ta'ala. Katanya Iblis, Nabi Ayub itu boleh lagi beribadat sebab dia ada isteri dia yang boleh beri semangat pada dia. Allah Ta'ala uji lagi. Akhirnya isterinya ni dia termakan hasutan. Lalulah isterinya tinggalkan Nabi Ayub AS. Nabi Ayub walaupun diuji macam tu tetap beribadat kepada Allah Ta'ala. Beribadat kepada Allah Ta'ala. Sehingga akhirnya Allah mengatakan, kamu lihatlah Nabi Ayub, hamba Allah yang soleh, yang sabar di atas ujian Allah Ta'ala. Ketika mana diberi nikmat, Allah Ta'ala jadikan Nabi Ayub itu kaya raya, Nabi Ayub tetap ibadah kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan Nabi Ayub daripada kaya raya jatuh miskin, susah, tetap beribadat pada Allah. Maka kata Syekh Abu Hasan Syazili, hak kita hamba kepada Allah, Allah minta kita, Allah inginkan kita beribadah kepada Allah ketika mana dalam keadaan senang, ketika mana dalam keadaan susah, ketika mana dalam keadaan suka, ketika mana dalam keadaan berduka cita. Boleh dengar? Kemudian yang keadaan duka cita, maka tiada sunyi ia ada kalanya ketahui sebab, dan dikatakan bahawa duka cita ini, rasa susah kadang-kadang ini ada sebab, kadang-kadang tidak ada sebab. Pernah tak kita tak tahu benda, rasa susah hati saja, rasa bersedih tapi tak tahu sebab apa kita bersedih ni. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita ini dalam keadaan duka cita, kadang-kadang ada sebabnya. Ketahui dan kita itu tiga, ada tiga sebab datangkan akan dia. Jadi dikatakan bahawa sebab duka cita kadang-kadang sebab apa? Sebab dosa. Sebab dosa. Putus saya. Kadang-kadang orang ini bila mana saja tiba-tiba dia datang duka cita, boleh jadi dengan sebab dosa yang dia lakukan. Dengan dosa dia ketahui bahawa dengan tiga yang datangkan akan dia. Yang pertama dengan sebab dosa yang maknanya Allah Ta'ala datangkan. Minta maaf lah kalau belum. Maka yang pertama dengan sebab dosa, dengan sebab dosa yang dilakukan atau dosa akan dosa engkau datangkan dia, atau dunia yang hilang ia daripadamu, atau kurang, sama ada dunia tadi hilang, hilang dunia ataupun kurang dunia bagimu, dengan sebab dunia. Kadang-kadang begitulah, ketika mana susah tiba-tiba duit berkurangan, jadi sedih kita, duka cita. Ataupun dengan sebab zalim yang sika yang maknanya sakit ia akan dikau di dalam dirimu, ataupun orang yang melakukan kezaliman pada kamu, ataupun mata bendamu, ataupun dengan harta bendamu orang zalim, tiba-tiba orang buat khianat, khianat tipu harta benda kita, hilang tanah kita, ataupun hilang rosak kereta kita, maknanya, ataupun dengan sebab nasabmu ataupun keturunan, ataupun dengan sebab celaan, fitnah dan seumpamanya. Orang pun fitnah, akhirnya membawa kepada kita duka cita.
Jadi suka Allah bagi, duka cita Allah uji. Sebenarnya itu pun ujian daripada Allah tentang mengenai duka cita yang kita alami. Maka dalam keadaan macam itu, disuruh kepada kita ini supaya jaga-jaga ketika mana sahaja kita mendapat nikmat, maka ketika itu kita jaga-jaga. Jangan sampai nikmat itu didatangi nafsu yang menyebabkan kita lalai kepada Allah Ta'ala. Maka apabila datang atasmu duka cita daripada salah satu daripada perkara sebab ini, mari duka cita sebab apa? Boleh jadi dengan sebab dosa, ataupun boleh jadi dengan sebab dunia kita yang hilang, ataupun dengan sebab orang buat khianat pada kita, orang buat zalim pada kita. Duka cita tadi dengan salah satu daripada sebab ini, maka maka dikatakan bahawa salah satu daripada sebab ini, maka ubudiyah itu menghendaki engkau rujuk kepada ilmu. Macam mana ni? Maka hendak kamu rujuk kepada ilmu yang diistimalkan baginya seperti yang di surat engkau. Maka dikatakan bahawa apabila datang atasmu kesedihan, tak kiralah sedih tu dengan sebab apa dia ni, dosa, ataupun harta benda kita hilang, ataupun dengan sebab orang buat zalim pada kita, maka cara merujuk dia itu kembali kepada ilmu. Ilmu yang digunakan bagimu seperti yang di surat engkau. Maka ada pun dalam dosamunya itu, maka dalam engkau taubat. Maka kembali pada ilmu. Macam mana kembali pada ilmu? Okey, ada 3 sebab. Sebab yang pertama adalah dosa. Maka dosa ilmunya adalah melalui taubat. Taubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian dunia hilang. Dunia hilang, bagaimana kita faham ilmu yang kita belajar? Kalau dunia hilang, hendaklah kita redha dan sabar di atas ujian Allah Ta'ala. Dan andai kata kita ini dizalimi, difitnah, maka hendaklah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu cara dia yang diajar oleh ulama kita. Yang diajar oleh ulama kita. Lalu dikatakan bahawa ada pun dalam dosanya, maka hendaklah engkau taubat dan bersungguh-sungguh di dalamnya, yakni di dalam taubat. Apabila buat dosa sedih, maka boleh bertaubat kepada Allah. Dulu pernah satu orang dia bertanya kepada kita lah. Dia kata, saya sudah kehilangan ayah. Saya sudah kehilangan ayah, dan masa kehilangan ayah itu, maka masa sebelum ayah wafat, ayah meninggal, saya bergaduh dengan ayah. Bergaduh. Kemudian saya keluar daripada rumah. Lepas pada tu saya tak dengar berita ayah, dengar ayah meninggal. Maka baliklah dia ke rumah. Balik rumah tengok ayah dah meninggal dah. Dia pun pergi ke kubur. Dia rasa sangat sedih. Sangat sedih kerana apa? Kerana dia telah melakukan kesalahan. Maka dosa, dia rasa sangat berdosa. Maka hidup dia sedih sampai membawa kepada kemurungan. Murung saja. Ini maknanya sedih dengan sebab apa? Dengan sebab dosa. Jalan penyelesaian dia macam mana? Maka kita pun bagi tahu pada dia, kita walaupun macam mana ni, saya ustaz, saya mati dalam keadaan ayah saya mati, saya ni duduk dalam keadaan anak yang derhaka, dan macam mana saya nak minta maaf dengan ayah saya. Maka kita pun belajar. Dalam kita belajar, dia beritahu bahawa kalau kita buat salah, maka bertaubat pada Allah pertama. Lepas bertaubat pada Allah, kita buat ketaatan dan hadiahkan pahala kepada ibu bapa kita.
Bila kita terang-terang, maka hilanglah kesedihan dia. Sedih dia. Maka maknanya tengok, kesedihan itu membawa dia kepada Allah. Membawa kepada Allah Ta'ala. Itu kalau buat salah dosa. Dan kalau hilang dunia dalamnya, di dalam hilang dunia, hilang daripada dunia itu, maka hendaklah ia taslim. Kalau hilang daripada dunia, boleh jadi hilang dunia ini, hilanglah maknanya sesuatu harta yang ada pada diri dia. Contohnya dia ada tanah, tiba-tiba orang tipu dia. Orang tipu dia, hilanglah tanah dia. Kerana kita percaya pada orang tadi suruh uruskan, tiba-tiba orang tipu dia, hilang tanah. Hilang maknanya hilanglah harta benda dia. Maka hilang harta benda dia tadi, memanglah dia bersedih. Tapi dalam waktu yang sama hendaklah dia taslim, yakni menyerah diri, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Tak apalah nak buat guna, kiranya tidak ada harta, maknanya tidak ada rezeki. Hilang dia. Kemudian yang ketiga dikatakan bahawa taslim dan radha dalam yang menyakit itu, perkara yang dia tak suka itu, dia kena radha. Apa yang tu yang kena pada dia, maka hendaklah dengan sabar, dan diihtimalkan kepada yang menjadikannya. Maka hendaklah dia kembali kepada Allah yang menjadikan dia. Kenapa kita berlaku begini? Ini ujian daripada Allah. Allah nak menguji kita supaya kita ini dekat dengan Allah. Maka dengan cara yang macam ini membawa kepada kita ingat kepada Allah Ta'ala. Adapun apabila datang duka cita atasmu dan tiada engkau ketahui baginya sebab, kadang-kadang datang tapi tak ada sebab, maka waktu itu dua waktu, suatu malam, kedua siang. Sama ada waktu tu waktu siang ataupun waktu malam, tiba-tiba rasa susah hati saja, maka duka itu diumpama dengan malam, dan suka itu diumpama dengan siang. Begitulah, kadang-kadang datang susah, kemudian maknanya susah lama-lama hilang, datang gembira. Begitulah, jangan kita sentiasa bersusah hati, kerana setiap kesusahan itu akan ada kesenangan. Kerana apa? Malam tidak sentiasa malam sampai masanya siang tidak berterusan siang sampai masa malam. Maka demikianlah, ada hari kita suka, ada hari kita duka, ada hari kita senang, ada hari kita susah senang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila datang duka atasmu dengan tiada sebab, maka engkau ketahui akan dia, maka wajib atasmu sukun, tenang, tetap. Kalau tiba-tiba kita rasa susah saja tapi tak tahu sebab apa, maka jalannya hendaklah kamu sukun. Sukun ni kamu tenang. Dan sukun itu tiga perkara, iaitu sukun daripada kamu tetap tenang, dan juga tetap itu daripada daripada berkata. Jangan cakap apa-apa, mari susah hati saja, diam saja. Diam. Dan yang kedua, sukun daripada harakah, yakni daripada bergerak. Diam daripada bergerak. Kenapa ni rasa susah hati, gimari cari jalan, tak bagus. Kalau dalam keadaan macam itu, daripada perkataan, duduk diam, jangan cakap apa-apa. Jangan kata ni ada benda tak molek ni, nak datang ni, susah hati ni. Diam saja. Dan yang kedua, diam daripada harakah, bergerak. Dan yang ketiga, diam daripada segala iradah, dari segala kehendak. Rasa nak buat gini, jangan, tetapkan dulu. Sebab kita tak tahu, hanya datang susah hati saja. Dalam susah hati itu kita tak tahu sebab apa susah hati, Allah Ta'ala timpa apa susah hati. Kita diam saja. Yang pertama, lidah kita diam. Yang kedua, bergerak, jangan banyak. Perbuatan kita jangan banyak. Tu bergerak, kita diam saja. Dan yang ketiga, diam daripada kehendak. Serah kepada Allah Ta'ala. Barang siapa ada waktunya sukacita, maka tiada sunyi ia kalanya diketahui baginya sebab. Kadang-kadang dia gembira
gembira, kadang-kadang dia tahu sebab. Sebab. Maka segala sebab gembira itu, sukacita itu 3 perkara, yakni bertambah pada taat yang kita dah beritahu, taat tambah, dan ataupun yang kedua bertambah daripada dunia dengan kasab. Kasab ni dengan usaha dia, tambah dunia dengan sebab dia bekerja, ataupun barang siapa, atau barang yang sebagainya. Ataupun yang ketiga, beroleh puji daripada manusia dengan sebab dapat pujian. Sebenarnya 3 keadaan ini lebih bahaya. Mana lebih bahaya? Tambah taat, tambah dunia, tambah dapat pujian, dibandingkan buat dosa, hilang dunia, dizalimi orang. Maka yang dalam keadaan sukacita ini lebih bahaya. Kerana apa? Kadang-kadang tidak disedari di dalamnya ada nafsu. Bila dapat puji, tu banyaklah nafsu. Dapat pujian macam-macam, kau semangat nak buat taat, tapi sebenarnya taat yang dibuat tu berdasarkan nafsu. Kenapa? Kerana dapat pujian. Itu bahaya. Maka dikatakan bahawa, maka apabila datang atasmu suka daripada salah satu daripada sebab ini, maka ubudiahnya tu hendaklah engkau menghendaki bahawa engkau itu lihat kesan nikmat, asal nikmat dan kurnia daripada Allah. Apabila kamu dapat nikmat, maka bila dapat nikmat, tak kiralah nikmat itu dengan tambah dunia ke, dapat pujian ke, maka kamu kembalikan nikmat itu kepada Allah. Kamu kembalikan nikmat itu kepada Allah. Maksud kembali nikmat pada Allah macam mana? Kalau kita dapat pujian, kita jangan merasa kita layak dipuji. Kita hendaklah serahkan yang segala puji itu bukan milik aku, milik Allah Ta'ala. Dan ketika itu kita sedar bahawa kita mendapat pujian kerana Allah menutup akan keaiban kita. Maka kembalikan pujian itu kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa engkau lihat kesan nikmat dan kurnia daripada Allah Ta'ala atasmu, dan jangan engkau lihat daripada bahagian suatu daripada bagi dirimu. Maka jangan tengok diri kita. Kita bila dapat pujian, kita pun merasa memang kita layak dapat pujian, contohnya. Maka itu tidak boleh. Dan kalau kita tambah taat, jangan berasa kita gagah sebab tu boleh buat ibadat. Tidak begitu. Ataupun kerana dapat dunia, nega kita maju, siapa kita jadi kaya raya, kita pun kata, ni atas bijak aku ni, kerana aku ni ada ilmu nega bijak. Maka melihat pada diri sendiri itu salah. Kembalikan semuanya itu kepada Allah Ta'ala. Dan ada pun di dalam taat, kalau dalam taat kamu bertambah taat, maka hendaklah engkau melazimkan akan dia. Maknanya teruskan ketaatan dan takut hilang daripada yang dikurniakan atasmu. Maka adalah engkau binasa. Dan engkau binasa, dan dalam bertambah dunia itu, maka iaitu nikmat pula. Maka dikatakan bahawa apabila saja kamu bertambah taat, maka kamu kena tambah takut. Jaga-jaga taat ni. Bila sudah rajin baca Quran banyak, zikir banyak, masa kamu kena bertambah rasa takut. Takut apa? Takut ketaatan yang kamu buat itu boleh bawa binasa. Macam mana boleh bawa binasa? Kau rajin buat taat, kau banyak buat taat, akhirnya kau banyak bangga. Contohnya, semakin banyak buat taat, semakin ingin nak beritahu orang, maka tambah riak pula kita. Maka hendaklah kamu merasa takut, bimbang apabila Allah tambahkan taat kepada kamu. Maknanya dan dikatakan bahawa dan dalam bertambah dunia itu, maka iaitu nikmat pula. Maknanya bila bertambah dunia, tambah nikmat, dan takut olehmu daripada tersembunyi di dalam kebinasaan. Ke dalam kebinasaan, bila tambah nikmat, maka takutlah kamu, kerana ditambah-tambah nikmat itu membawa binasa. Dan dalam puji manusia itu, maka ubudiyah itu menghendaki akan syukur. Kenapa binasa? Apabila kamu ini duduk dalam pujian manusia, maka cara hadapinya hendaklah kamu ini jangan tengok pada pujian manusia,
tetapi hendaklah kamu bersyukur nikmat Allah yang beri kepada kamu. Maka menghendaki akan syukur nikmat daripada yang dituntut atasmu. Maknanya yang ditutup atasmu, bukan dituntut, ditutup atasmu. Kenapa? Apabila kita menutup di sini, ada menutup aib kita. Sebab itu bila dapat pujian, jangan merasa layak dipuji. Bersyukur pada Allah. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tutup keaiban kita. Maka dengan sebab itulah orang puji kita. Tapi kalaulah kita ini dibuka aib, tidak ada orang dah nak puji kita, maka bahaya. Kenapa orang puji? Sebab dapat nikmat, gembira kita. Tapi gembira itulah kadang-kadang kan sifat manusia. Bila orang puji kan rasa suka. Kau puji kau suka, kau puji kau suka, kau puji kau semangat ibadat, kau puji kau semangat ibadat. Ini binasa, ini bahaya. Ini bahaya maknanya. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa takut olehmu daripada Allah Ta'ala akan menzahirkan daripada yang batin daripada kamu. Maka takut kamu, nanti Allah Ta'ala zahirkan yang tersembunyi, yang tersembunyi daripada batin kamu, maka membinasakan manusia itu kepadamu. Akhirnya orang-orang lain pun jadi membawa kepada maknanya membinasakan kamu. Sebab itu jangan suka sangat dapat pujian. Kadang-kadang orang dan puji, nampak kebaikan, nampak satu keburukan, habis yang hilang pujian tadi. Dan kita ketika mana dapat puji, kita gembira, jadi semangat ibadat. Tiba-tiba tanpa sedar, semangat ibadat diasaskan atas pujian itu adalah nafsu. Semangat beribadat disebabkan pujian, itu sebenarnya duduk di dalam nafsu, wal iyazubillah. Maka dalam keadaan macam itu, jaga-jagalah kita, kerana nafsu ni boleh menyelinap ketika mana kita dalam keadaan gembira. Maka dikatakan bahawa dan dikatakan ada pun sukacita yang tiada diketahui baginya. Kadang-kadang rasa gembira tadi tak tahu sebab itu, maka hak ubudiyah di dalamnya itu meninggalkan meminta. Kalau mari gembira saja tapi tak tahu gembira sebab apa, maka adab dia jangan banyak meminta, dan sejahteralah ia hingga mati. Maknanya sejahteralah ia hingga mati. Maka inilah adab duka cita dan suka cita. Maknanya kalaulah dalam keadaan dia gembira tapi tak tahu sebab apa, tidak apa, maka hendaklah dia diam saja. Jangan dia meninggalkan meminta-minta, dan duduk dalam keadaan dia ini maknanya tidak banyak berbicara dengan manusia. Duduk diam saja dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikianlah maknanya yang kita dapat simpulkan pada malam ini. Ramai orang jadi lalai kepada Allah bila dapat nikmat. Ramai orang bila mana dapat nikmat, dia tak dapat jaga adab dia dengan Allah Ta'ala. Dan ramai juga orang bila dapat nikmat, dia bukan semakin dekat tetapi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu hendaklah kita berhati-hati daripada maknanya peringatan ini. Maka akhirnya suka kita ambil satu pesanan daripada daripada orang solihin, menyatakan bahawa diceritakan bahawa satu orang tu didatangi tetamu, dan satu orang soleh ini didatangi tetamu. Bila datang tetamu, dia tahu dah tetamu ni semua wali-wali Allah. Dia kata, lalu dia kata, sini biwasiyatin balighah, boleh tak kamu sampaikan satu wasiat atau satu nasihat, sehingga nasihat itu sampai menyusut di dalam hati kami. Hatta akhafallah, sehinggalah aku jadi takut pada Allah, mislu khaufikum, sebagaimana kamu ni takut pada Allah. Cuba beri nasihat pada saya.
Lalu kata tetamu tadi yang terdiri pada wali-wali Allah ini, dia kata nusika bisistati asya, aku nasihat kepada kamu dengan 6 perkara. Apa dia? Yang pertama, man aksara naum, siapa yang banyak tidur, fala yatma' fi riqqatil qalbi, maka orang yang siapa yang banyak tidur, maka tidak diharapkan hatinya menjadi lembut. Maknanya kalau nak hati lembut, jangan banyak tidur, bahkan banyak ibadat, kurangkan tidur. Yang kedua, man aksarul akal, siapa yang banyak makan, fala yatma' fi qiyamil lail, maka tidak diharapkan dia untuk bangun pada waktu malam. Dan yang ketiga, man aksara suhbatil jahil aw zalim, sesiapa yang banyak bersahabat dengan orang jahil ataupun orang zalim, fala yatma' fi istiqamati dinihi, maka tidak diharapkan dapat istiqamah daripada agama dia. Dan yang keempat, siapa yang ada sentiasa mengumpat, bercakap dusta, man kana al-ghibah wal kazib adatu, siapa yang ghibah dan mengumpat dan dusta menjadi adab dia jadi biasa, wala yatma annahu yakhruju minad dunya wa ma'ahul iman, jangan diharap, dia tidak diharapkan bahawa dia keluar daripada dunia ni, dia mati dalam keadaan sempurna iman. Wal iyazubillah. Dan yang kelima, siapa yang banyak bergaul dengan manusia, dia banyak bergaul dengan manusia, maka tidak diharapkan dia mendapat kemanisan ibadat. Dan yang keenam, siapa yang mencari redha manusia, maka dia tidak diharapkan mendapat redha Allah Ta'ala. Ini diambil daripada kata-kata wali Allah mengenai seorang wali ini menasihati seorang. Maka kita tutup pengajian kita ini dengan 6 wasiat ini. Yang pertama, siapa yang banyak tidur, maka payahlah lembut hatinya. Siapa yang banyak makan, maka payah yang dia nak bangun malam. Siapa yang bergaul dengan orang jahil ataupun orang zalim, maka payah dia nak istiqamah agama dia. Dan yang keempat, siapa yang menjadikan ribah, mengumpat dan dusta itu sebagai adat dia, maka dia ini maka tidak diharapkan dia keluar daripada dunia, dia mati dalam keadaan sempurna imannya. Dan yang kelima, siapa yang banyak bergaul dengan manusia, dia payah mendapat kemanisan ibadat. Dan yang keenam, siapa yang mencari redha manusia, maka tidak payah dia mendapat redha Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang salah, berhati-hati di dalam nikmat Allah, kerana nikmat Allah itu di dalamnya menyelinap nafsu di dalamnya. Maka ketahuilah, maknanya mendapat nikmat Allah, tugasnya bersyukur kepada Allah dan sentiasa menjaga agar hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu sentiasa ada ketika mana kita senang ataupun susah, suka ataupun duka. Dan ketahuilah, suka duka itu silih berganti bagaikan malam dan siang. Yang paling penting, malam siang, apakah yang kita lakukan ketika berlaku malam dan siang? Begitulah yang penting, apa yang kita nak lakukan ketika mana dalam keadaan kita gembira ataupun kita berduka cita. Jadi sekadar ini saja dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang saleh. Jadi sekadar ini Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.